menjadi suatu kemestian untuk setiap individu menjaga kesihatan mental. Antara kepentingan kesihatan mental ialah ia menjadi asas kepada kesejahteraan individu dan masyarakat untuk berfungsi secara efektif. Bagi kepentingan ini, ia merujuk pada kesihatan mental yang menunjukkan satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan yang baik serta dapat bekerja secara produktif. Kesihatan mental merupakan ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam berbagai tekanan dan tuntutan hidup. Adalah penting bagi seseorang untuk mengendalikan tekanan baik yang dapat menyeimbangkan kesihatan mental dan keadaan sekeliling. Selain itu, kita dapat bekerja secara produktif. Fenomena ini kita dapat lihat melalui mental yang sihat. Mental yang sihat juga dapat diperoleh apabila kita dapat memotivasikan diri kita sendiri. Motivasi dapat merangsang mental untuk mendorong seseorang melakukan pekerjaan dalam keadaan yang baik. Selain itu, keputusan dalam pekerjaan dapat dilakukan secara baik dalam keadaan yang waras, sehat. Mental yang sihat membolehkan kita untuk mengetahui perkara yang dilakukan, penyusunan pekerjaan mengikut kepentingan dapat dilaksanakan, dan di samping itu, kesihatan mental menyebabkan seseorang mampu mengharungi cabaran kehidupan secara berhemah. Oleh itu, kesihatan mental yang baik membolehkan seseorang secara umumnya menjalani kehidupan mengikut perancangan yang telah dilakukan. Dia mampu berfikir waras. Jadi, jagalah kesihatan mental diri anda. Umum mengetahui terdapat peningkatan yang ketara dalam penyakit mental dan bunuh diri kebelakangan ini. Ia sering dikaitkan dengan masalah kesihatan mental yang semakin terjejas akibat gaya hidup serta kemajuan dunia masa kini yang banyak menimbulkan tekanan pada seseorang individu. Sebelum kita kupas dengan lebih lanjut masalah kesihatan mental, mari kita mengetahui apakah itu kesihatan mental. Kesihatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyedari potensinya, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Selain itu, kesihatan mental juga merujuk kepada cara kita berfikir, cara kita menghadapi masalah dan mengatasinya, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Saya akan membincangkan mengenai faktor-faktor mengapa berlakunya masalah mental di kalangan pelajar semasa COVID-19. Ia boleh terbagi kepada 3, iaitu gaya hidup, kesedaran dan persekitaran. Antara faktor yang pertama ialah gaya hidup seseorang. Penjagaan kesihatan seseorang itu boleh dilihat melalui gaya hidup setiap individu tersebut. Ini kerana gaya hidup yang pasif akan memberi kesan kepada jantung. Ia disebabkan jantung tidak dapat mengepam oksigen secara baik ke seluruh anggota tubuh badan. Apabila kita pasif, ia menyebabkan otak kita tidak cerdas. Ia juga bagi memastikan kesihatan mental para pelajar berada dalam keadaan baik, terutamanya pada norma baru. Seterusnya, mengenai persekitaran. Aspek persekitaran memainkan peranan yang penting dalam memastikan kesihatan mental dan fizikal seseorang itu berada dalam keadaan baik. Persekitaran yang tidak sihat akan menyebabkan keadaan seseorang itu menjadi lebih terjejas. Untuk persekitaran yang tidak kondusif, ia akan memberi kesan kepada mental seseorang. Untuk sedia maklum, persekitaran pada masa kini, terutamanya pada norma baru iaitu COVID-19, akan menyebabkan para pelajar mengalami masalah mental. Ini mungkin disebabkan pengaruh rakan sebaya ataupun tekanan yang diberikan oleh ibu bapa atau guru dalam aspek pembelajaran. Di samping itu, kurang kesedaran dalam menjaga kesihatan mental dan fizikal. Ia bagi mencapai tahap kesejahteraan hidup. Dengan kurangnya kesedaran mengenai kesihatan mental akan membuatkan seseorang itu mengambil sambil lewa hal tersebut. Ini akan menyebabkan masalah kesihatan mental seseorang itu semakin terjejas. Oleh itu, rawatan harus dilakukan sebanyak 2 kali setahun bagi mengetahui keadaan kesihatan mental dan fizikal seseorang itu dari masa ke semasa. Assalamualaikum and hai semua. Saya Kristina binti Ahmad Fizal hari ini akan menerangkan tentang simptom-simptom depresi. Okey, saya rasa mesti awak pernah dengar kan perkataan depresi
depresi, sebab masyarakat zaman sekarang ni memang telah diberi pendedahan tentang masalah kesihatan mental iaitu depresi ni. Sebab sekarang ni ramai masyarakat Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang mengalami depresi, dan masyarakat yang mengalami depresi ni kebanyakannya tergolong dari golongan remaja. Okey, macam mana kita nak bezakan sama ada perasaan yang kita alami sekarang ni ialah perasaan sedih yang biasa ataupun ianya depresi. So, orang yang alami depresi ni dia akan merasa kemurungan, kekosongan dalam jangka masa yang lama. Kalau macam kita okey, katalah kita sedih tentang suatu benda, macam lepas 2-3 hari kita okey lah kan. Tapi orang yang mengalami depresi ni dia berlarutan sampai berminggu-minggu, dan benda itulah yang menjerumus kepada perkara-perkara yang tidak elok berlaku. So, antara simptom-simptom depresi ni ada dua jenis. Satu simptom emosi dan satu lagi simptom fizikal. Okey, saya akan terangkan dulu tentang simptom emosi. Pertama ialah berasa cepat marah ataupun sensitif terhadap perkara yang kecil. Contohnya macam okey, benda tu simple je. Kalau kita alami perkara tu, maybe lah kita akan marah. Tapi orang yang mengalami depresi ni dia punya reaksi sangat sedih ataupun marah yang tidak boleh dikawal. Okey, seterusnya ialah keresahan dan kegelisahan. Hati ni rasa tak tenang je. Contohlah, kalau macam kita nak ambil result kan kita rasa tak tenang, rasa gelisah, rasa geram sejuk macam tu kan. Macam itulah perasaan orang yang mengalami depresi. Okey, seterusnya ialah mempunyai kesukaran dalam pengurusan kemarahan. Macam tadi kan, dia marah kan, dia tak boleh nak kontrol tau emosi dia macam kita kalau kita marah, okey, istighfar, nak bagi tenang sikit kan. Orang yang mengalami, yang ada masalah depresi ni, dia tak boleh nak kontrol. Itulah yang boleh mencetuskan pergaduhan yang besar semua tu. Okey, seterusnya ialah hilang minat dalam pelbagai aktiviti. Okey, contohlah kalau sebelum ni dia memang orang yang kuat bersukan, setiap petang mesti pergi jogging ke, cycling ke, lepas tu seorang yang ceria. Tapi tiba-tiba dia suka duduk rumah, duduk dalam bilik, gelap-gelap macam tu. Itu pun salah satu simptom. Okay? Dan obsesi terhadap perkara yang sudah lepas atau perkara yang berlaku secara salah. Macam perkara yang lepas kan, apa yang saya boleh katakan, orang yang ada depresi ni suka overthinking. Contoh, benda tu dah lepas and dia bukanlah masalah yang besar pun, tapi tetap nak fikir juga. Mesti fikir apa persepsi orang terhadap dia, semua tu, orang suka dia ke tak, macam tu. Dan last sekali ialah terfikir untuk mati atau membunuh diri. Dan inilah perkara yang paling saya takutkan kalau kawan saya ada tunjuklah simptom yang macam ni. Sebab ialah boleh kehilangan orang yang kita sayang kan. So kalau awak rasa awak terfikir untuk buat benda-benda macam tu, awak cepat-cepat call orang yang awak rapat. Ataupun sekarang ni kita ada hotline befrienders kan, call. Jangan terus ambil tindakan untuk buat perkara macam tu. Okey, seterusnya ialah simptom fizikal. Simptom fizikal ni kita nampak pada diri kita, pada badan kita. Okey, yang pertama ialah insomnia ataupun terlebih tidur. Insomnia ni ialah dia tak boleh nak tidur malam, dan terlebih tidur. So awak kena pastikan awak tidur yang cukup dalam jangka masa yang 5 ke 6 jam. Okey, dan seterusnya ialah keletihan yang melemahkan, badan lesu je, tak bertenaga langsung. Okey, seterusnya ialah selera makan yang meningkat naik atau menurun. Bila tiba-tiba selera makan tu banyak sangat makannya, tak pernah macam tu, tapi tiba-tiba pula langsung tak selera makan. Itu pun bukan salah satu simptom fizikal lah yang ditunjukkan oleh orang yang mengalami depresi. Dan seterusnya ialah kehilangan ataupun pertambahan berat badan. Contohnya kalau kita nampak lah yang berat badan yang kita ada sekarang ni bukan berat badan yang selalu kita ada.
Maksudnya kalau macam saya, berat badan yang saya selalu, berat badan saya 48, tiba-tiba naik 55, ataupun tiba-tiba terus turun 40. Tu tak normal lah kan. Seterusnya ialah kesukaran untuk memberi tumpuan atau membuat keputusan. Ini pun salah satu simptom juga. Dan akhir sekali ialah kesakitan atau sengal-sengal pada tubuh yang tidak diketahui puncanya. Jadi kalau awak semua ada menunjukkan simptom-simptom macam ni, saya harap awak boleh pergi ke klinik mana-mana untuk jumpa psikiatri, ataupun kalau tak nak jumpa doktor, jumpalah kaunselor dan dapatkan bantuan. Okey, jangan buat perkara yang tidak elok lah. Contohnya macam terfikir untuk bunuh diri tadi kan. Ingat orang yang tersayang. Dengan membunuh diri sebenarnya tak dapat selesaikan apa-apa masalah. So kalau awak ada apa-apa, jangan pendam dan terus bercerita dekat sesiapa yang awak rasa. Memang kadang-kadang kalau kita bercerita kat orang tu memang tak boleh nak tolong kita pun, tapi perasaan kita tu jadi lagi lega. So itu pun dapat membantu kita untuk menghadapi saat kesukaran dari hidup kita tu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, hai. Langkah mengatasi masalah kesihatan mental yang dapat saya cadangkan ialah berfikiran secara positif. Okey. Maksudnya di sini ialah kita jangan terlampau negatif lah. Kita mesti sentiasa positif. Rajin-rajin berikan kata-kata yang positif kepada diri kita sendiri. Macam contoh, saya hebat, saya handsome. Oh my god! Gitu-gitulah perkataan-perkataan yang positif untuk diri kita. Jangan terlampau macam, saya ni bodoh lah, saya ni tidak handsome lah. Itu akan membuatkan kita menurunkan keyakinan diri kita. Kalau kita sentiasa positif, cakap-cakap benda yang positif kan untuk diri kita, itulah kita dapat lagi keyakinan. Okay, next ialah mencari kawan. Okay, kita cari kawan, carilah kawan yang sesuai, yang bawa pengaruh yang baik, bukan yang jahat-jahat. Sebab kawan ni penting supaya bila kita meluah, kita dapat meringankan beban yang kita hadapi. Macam kalau ada kawan kan kita bercerita, kita dapat have fun, ketawa-ketawa, main game sama-sama. Siok lah kan kalau ada kawan. Jadi macam tidaklah terbeban sangat. Ancaman yang lahir akibat daripada virus corona tersebut bukan sahaja memberi kesan kepada fizikal tetapi juga mental pelajar. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP pada masa ini secara saintifik tidak diketahui penghujungnya dan dapat menimbulkan pelbagai kekeliruan dan kerisauan seperti kelas pengajian. Pada masa ini, pandemik COVID-19 telah menyebabkan semua pelajar dan pengajar terpaksa memanfaatkan rangkaian alat teknologi sedia ada untuk melakukan pembelajaran dalam talian. Akan tetapi, pembelajaran berasaskan teknologi tidak semudah yang dijangkakan. Hal ini disebabkan kekangan masa dalam menyiapkan kerja yang diberikan. Contohnya, di rumah banyak gangguan yang akan menyebabkan seseorang pelajar susah untuk fokus dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Hal ini menyebabkan seorang pelajar itu akan merasa emosi dan stres kerana terganggu dalam sesi pembelajaran dan terkejar-kejar dalam menyiapkannya. Yang kedua, ketidakstabilan internet. Ini juga adalah salah satu punca kesihatan mental pelajar terganggu kerana susah untuk akses internet. Lebih-lebih lagi, pelajar IPT yang mengadakan kelas di alam maya. Memandangkan kesan COVID-19 adalah berpanjangan, kerajaan seharusnya membantu dalam hal pembelajaran anak-anak bagi keluarga yang miskin supaya boleh mengurangkan beban kehidupan mereka. Jika pelajar miskin yang tidak dibantu, mereka berkemungkinan tidak dapat meneruskan pembelajarannya apabila penutupan sekolah dilaksanakan untuk jangka masa yang lebih panjang.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Suhaila binti Yusof seterusnya akan bercakap tentang isu yang berkenaan dengan masalah kesihatan mental. Baiklah, secara umumnya kita dah tahu yang masalah kesihatan mental ni adalah berbeza dengan penyakit mental. Okey, penyakit mental antara contoh-contohnya ada masalah skizofrenia, kemurungan yang tahap tinggi, masalah meroyan. Okey, itu adalah masalah penyakit mental. Okey, bagi kesihatan mental pula kita dah tahu kesihatan mental yang ini adalah basic sebagai manusia kita akan menghadapi masalah ini tapi boleh ditangani, boleh diatasi dan kita sedar bahawa kita ada masalah ini. Okey, sebenarnya masalah ini berkaitan dengan sebagaimana kita tahu persekitaran, masalah berkaitan dengan persekitaran sosial dan aktiviti kita harian. Okey, pada masa sekarang ni kita boleh lihat yang masalah ini adalah agak diperkatakan di kalangan pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, terutamanya pelajar universiti. Okey, dan sebenarnya masalah ini peratusannya adalah tinggi bagi kalangan wanita. Okey, kerana masalah ini memberi efek sementara untuk manusia. Okey, masalah ini macam mana kita nak tahu kan masalah ni kita boleh dapat tahu bila kita pergi melalui ujian khas iaitu ujian DAS di klinik atau hospital swasta. Okey, di situ kita akan dapat mengetahui tahap mana kita punya kesihatan mental kita. Okey, antara yang kita tahu pelajar di rumah ada sedikit masalah, kadang-kadang stres kan, stres, gugup. Okey, gugup bila nak exam online, bila nak present online, sama juga macam realitinya. Dan untuk yang belajar di rumah nak cari lain, itu antara boleh ke arah masalah murung tu sebenarnya. Okey, bila di rumah kita ada pelbagai tanggungjawab untuk belajar, tanggungjawab untuk melakukan tugasan rumah yang diminta oleh ibu bapa. Okey, semestinya kita akan rasa stres, kita akan rasa macam masalah ni terlalu membebankan macam tu. Jadi di situ kita perlu sedar dan kita perlu lihat di perspektif yang positif dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan baik. Ya, kita kena tahu macam mana nak selesai masalah, kita kena relax dan kita kena mencari satu inisiatif seperti kita buat kerja dengan rasa ikhlas. Jadi kita rasa benda tu tidak membebankan bagi diri kita sendiri dan tidak menimbulkan masalah. Kita kena mengurangkan faktor ini daripada terjadi dengan lebih lama. Okey, sebenarnya kesihatan mental ni adalah sangat penting bagi individu, bagi diri sendiri dan untuk mengelakkan daripada menjadi penyakit. Dan kita tahu masalah kemurungan yang terlalu tinggi, level yang tinggi akan membawa kepada mungkin pembunuhan atau ada tiba-tiba ada berita bunuh diri. Itu boleh kita lihat di media-media semasa, media sosial yang ada pelajar ada masalah kemurungan dan dia bunuh diri macam tu. Itu adalah di tahap yang sangat tinggi dan tidak dapat dikawal dengan tiadanya bantuan atau sokongan daripada masyarakat, mungkin family, dan dia tidak dapat mengawal. Jadi saya rasa perkara ini adalah penting dan sangat penting untuk kehidupan kita. Semoga
kita boleh dapat kawal masalah ini dengan baik dan mengetahui faktor dan cara mengatasi masalah ini. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan menguraikan semula mengenai kesihatan mental. Semua dah tahu kan apa itu kesihatan mental? Kesihatan mental adalah perkara yang sangat penting. Setiap individu perlu mempunyai kesedaran untuk menjaga kesihatan mental masing-masing. Banyak sebenarnya langkah yang boleh kita ambil untuk menjaga kesihatan mental kita. Kita perlulah mengamalkan penjagaan kesihatan mental dari usia awal lagi. Itu sahaja daripada kami. Ingat, kesihatan mental adalah sangat penting. Penjagaan kesihatan mental yang baik akan melahirkan badan yang cergas, pemikiran yang baik, dan juga situasi yang lebih baik. Itu saja. Sekian, terima kasih.